السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور العلم والمعرفة، وأخرجنا من ظلمات الشك والجهالة، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Muka surat 83. Muka surat 83. InsyaAllah kita sambung lagi berkaitan dengan surah, berkaitan dengan surah yang sunat dibacakan selepas daripada Fatihah, sama ada dalam masalah salat itu bacaan jahar, bacaan yang kuat, ataupun bacaan yang sir, bacaan yang perlahan. Kemudian di sana ada makmum lelaki dan ada makmum perempuan dan juga makmum khuntha. Pada 2 minggu lepas kita ada menyentuh sedikit berkaitan dengan makmum khuntha dan juga makmum perempuan, tentang bacaan tentang bacaan di dalam salat, juga termasuk hukum pada bacaan Fatihah. Jadi bagi khuntha dan juga wanita disunatkan pada bacaan yang jahar, solat yang bacaan yang jahar, bacaan yang kuat. Disunatkan juga membaca secara kuat, secara jahar. Tapi kekuatan bacaan laungannya itu kurang daripada kekuatan bacaan lelaki. Kurang Jangan terlalu kuat sebagaimana kuatnya suara lelaki membaca Fatihah dan juga surah. Bila ada kehadiran lelaki yang ajnabi, bagi perempuan tadi, kita ulang sedikit daripada perenggan yang sebelum ni, iaitulah bagi bila kehadiran lelaki yang ajnabi, maka perempuan-perempuan sama ada bacaan sendirian munfarid ataupun secara berjemaah, jemaah perempuan, jemaah wanita, hendaklah disirkan bacaan bila hadirnya lelaki yang ajnabi. Tengah baca kuat tu, tiba-tiba ada kedengaran kehadiran lelaki yang ajnabi, maka terus diperlahankan. Itulah syariat dan juga syiar bagi wanita di dalam syariat Islam kita. Baik. Hari ini kita sambung pada muka surat 83, pada tengah muka surat, perenggan di tengah muka surat. Di dalam kitab Al-Majmu' dan At-Tahqiq bagi Imam Nawawi, kedua-duanya karangan Imam Nawawi, dinyatakan bahawa khuntha membaca secara sir ketika berada bersama lelaki dan wanita. Dia kadang-kadang ni ulama-ulama kadang ibarah dia bahasa yang ditulis di dalam kitab ni biasalah, kadang-kadang dia sebut secara umum, secara umum. Jadi memerlukan kepada kefahaman dan juga ihtimal, andaian. Bagaimana yang dikehendaki, yang dimaksudkan oleh pengarang.
melainkan kalau bahasa itu secara sharih. Tapi ulama-ulama dulu dia lebih kepada bersangka baik. Mungkin yang dimaksudkan sekian-sekian. Macam tu. Kan? Diihtimalkan, ditanggungkan perkataannya bermaksud sekian. Jadi apa yang disebut dalam Majmu' dan juga Tahqiq bagi Imam Nawawi, dinyatakan bahawa khuntha membaca secara sir. Khuntha ni yang punya dua alat kelamin. Punya dua alat kelamin. Walaupun benda ni agak nadir, tak banyak mana, tapi wujud. Wujud. Khuntha yang asli memang ada betul. Memang yang ada betul. Yang orang buat-buat tu dia tak ada dua alat pun. Daripada jantina asal dibuang ataupun ditukar kepada jantina satu lagi. Itu bukan. Wala'iyadzubillah, kita minta pelindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan dinyatakan oleh Rasulullah SAW golongan yang dilaknat, sehinggalah mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang dah potong tu buat macam mana? Dah potong buang. Lelaki dah potong buang tu dah bertaubat, memang dah tak ada lah. Tapi Allah SWT menerima taubat. Yang perempuan kembali menjadi perempuan yang tulen, lelaki kembali menjadi lelaki yang tulen. Allah SWT maha menerima taubat. Baik. Jangan kalau ada kecenderungan kalangan anak-anak kita dan sebagainya, maka cepat-cepatlah kita cuba untuk mengubahnya. Jangan biarkan dia dalam keadaan sejak daripada kecil cenderung kadang-kadang dengan sebab perempuan, dengan sebab adik-beradik lelakinya ramai, dia ikut sikap, perangai, pakaian lelaki. Begitu juga kadang-kadang yang anak lelaki seorang ni, tunggal yang lelakinya, adik-beradiknya perempuan, jadi dia ikut-ikut sikap adik-beradik perempuan. Jadi kita kena ubahlah sejak daripada kecil lagi, kena jaga, pantau dia. Itu tanggungjawab kewajipan ibu bapa. Supaya apa? Supaya dia membesar nanti jangan termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kita sentuh sedikit. Tapi ini khuntha yang asli ini memang dengan kehendak, dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala jadinya dia khuntha punya dua alat. Baik, bagi khuntha yang asal ni yang Imam Nawawi sebut di sana dalam Tahqiq dan Majmu', membaca secara sir ketika berada bersama lelaki dan wanita. Fahamnya macam itulah. Membaca secara sir ketika berada bersama lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita. Ada lelaki, ada wanita. Mana khuntha baca sir. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Muhimmat, sini ada kesilapan wallahu a'lam lah. Al-Muhimmat kitab Imam Al-Isnawi. Tengok dalil ayat di bawah, ibarat di bawah Menurut Imam Al-Isnawi kan An-Nawawi, di dalam kitab Al-Muhimmat, ia adalah pendapat yang tertolak. Jadi Imam Isnawi menyatakan apa yang Imam Nawawi sebut di dalam Majmu' dan Tahqiq, khuntha hendaklah membaca secara sir ketika berada bersama lelaki dan wanita. Jadi Imam Isnawi kata dalam Al-Muhimmat, ini adalah pendapat yang tertolak, mardud. Kerana khuntha sama ada dia seorang lelaki atau perempuan. Khuntha tu kadang-kadang kecenderungan dia lebih kepada lelaki, maka dia hukumkan lelaki. Kalau kecenderungan dia lebih kepada perempuan, maka dia hukumkan ke arah perempuan. Sama ada khuntha tadi seorang lelaki atau perempuan, ketika bersama-sama wanita, sunat membaca jahar. Ini kalau dengan kelompok yang tertentu. Khuntha kalau dia bersama dengan perempuan, ada perempuan di situ, dia solat, ada wanita. Ni ada wanita, tak kira wanita tu solat ke tak solat ke. Jadi khuntha yang solat ni di sana ada wanita. Baik. Jadi kata dia sunat membaca jahar, kata Imam Al-Isnawi.
Nukilan dalam majmu', apa yang dinukil diambil di dalam majmu' dan tahqiq di atas, boleh diandaikan, boleh diihtimalkan begini. Maksud kata Imam Isnawi, yang Imam Nawawi sebut dalam majmu' dan tahqiq tu, kita ihtimal macam ni, boleh diandaikan dengan kehadiran lelaki dan perempuan. Macam tu. Faham tak? Jadi ulama-ulama dulu ni dia berbaik sangka. Jadi Imam Nawawi sebut dalam majmu' dan tahqiq, yang khuntha disunatkan baca perlahan tu ketika kehadiran lelaki dan perempuan. Gitu. Kehadiran lelaki dan perempuan. Kalau lelaki atau perempuan, yang tu lain. Maknanya di sana khuntha, di sana ada lelaki dan ada perempuan. Jadi khuntha yang nak solat di situ hendaklah baca sir. Tu Imam Isnawi andaikan perkataan Imam Nawawi dalam majmu' dan tahqiq macam tu. Kalau perempuan saja ada di sana, khuntha boleh baca kuat. Dia andaikan, boleh dihikmal, ditanggungkan apa dalam majmu' dan tahqiq dengan kehadiran lelaki dan perempuan. Maknanya selain perempuan ada lelaki. Dan perempuan, khuntha membaca secara sir. Jadi bila ada di sana lelaki, perempuan dan juga lelaki, khuntha membaca secara sir. Yang tu diihtimalkan maksud Imam Nawawi di dalam majmu' dan tahqiq. Ia pendapat yang sahih. Jadi ihtimal ni buat ditanggungkan perkataan Imam Nawawi macam tu, khuntha baca sir perlahan bila di sana ada perempuan dan juga lelaki. Maknanya kalau perempuan saja, khuntha baca kuat, baca jahar. Kalau lelaki saja ada, khuntha salat ada lelaki, khuntha baca perlahan. Kalau khuntha salat di sana ada perempuan dan lelaki, juga baca perlahan. Maknanya khuntha boleh baca kuat apabila di sana hanya ada perempuan sahaja. Itu maksud dia. Ini apa? Pendapat yang sahih. Berdasarkan apa yang dihuraikan oleh Imam Al-Isnawi. Jadi dia tidaklah menolak mentah-mentah apa yang terdapat di dalam majmu' dan juga tahqiq. Manakala solat-solat sunat yang bukan mutlak, bukan mutlak solat sunat yang mutlak ni dia tak berkait dengan waktu. Ambil itu tak apa. Ini kita balik kepada apa? Dia balik kepada tentang bacaan surah balik. Yang tadi perenggan tadi itu ada kaitan dengan 2 minggu yang lalu, berkaitan dengan bacaan khuntha, kuat ke ataupun perlahan. Yang ini perenggan di bawah ni balik kepada masalah bacaan surah pada solat-solat yang lain pula. Sebelum ni dikaitkan bacaan surah pada solat 5 waktu dan juga solat Jumaat. Ada yang bacaan kuat surahnya, ada bacaan yang sir perlahan surahnya. Ini yang lain pula daripada salat 5 waktu, fardu 5 waktu, dan lain daripada Jumaat pula. Manakala salat-salat sunat yang bukan mutlak, bukan salat sunat mutlak, bacaannya yang ini bacaan surah. Tapi kita kena faham, bila disebut bacaan surah tu sama ada sir ataupun jahar, perlahan atau kuat, yang ni hukumnya sama macam Fatihah lah, dia mengikut hukum Fatihah. Jangan pula dia sebut surah tadi tak sebut Fatihah. Kena faham asal dia, iaitulah surah tu sama ada dibaca kuat ataupun perlahan, iaitulah mengikut sebagaimana Fatihah. Bacaannya adalah secara jahar. Yang solat-solat sunat bukan mutlak, bacaannya adalah secara jahar, baca kuat. Iaitu yang bukan sunat mutlak, yang dibaca kuat surahnya, iaitu salat 2 hari raya, yakni Aidul Fitri dan Aidul Adha. Baca kuat sebagaimana yang kita biasa amalkan lah, yang biasa kita amalkan, sama ada berjemaah maupun berseorangan, di masjid ke, di surau pun, ataupun di rumah
di rumah. Baca kuatlah. Lagi solat gerhana bulan. Solat gerhana bulan. Gerhana bulan berlaku waktu bila? Malam lah. Gerhana bulan tak berlaku siang, malam. Ya, solat gerhana bulan. Jadi baca kuat disunatkan bacaan surahnya secara jahar, secara kuat. Yakni begitu jugalah Fatihah. Kalau surah baca kuat, maka Fatihah hanya yang dahulu tu dibaca kuat juga. Salat istisqa, minta hujan. Solat minta hujan. Istisqa, minta hujan, juga dibacakan kuat kerana mengikut Nabi lilittiba', kerana mengikut Nabi SAW. Ini jarang kita buat lah. Jarang lah. Kalau ada pihak terutamanya pihak-pihak jabatan agama mengarahkan, insya-Allah lah kita buat. Tapi kalau tak ada arahkan pun, keadaan andai kata dah lama tak hujan, kemarau, dah makan sebulan umpamanya, dah kena catuan air di empangan pun dah menyusut umpamanya, tak boleh kita buat. Kawasan kita sendiri hujan tak turun, tak semestinya nak tunggu arahan daripada pemerintah, daripada ulil amri. Perlu kita buat. Lebih-lebih lagi kalau diarahkan oleh pemerintah, itu dah tentu lah, kena patuh. Itu istisqa juga dengan bacaan surah yang jahar, samalah dengan Fatihah, dibaca secara kuat. Tarawih, tarawih ni maklum lah, iaitu lepas pada bulan Ramadan, sama ada dikerjakan 28 hari, 29 ataupun 30. Tarawih, ada orang baca perlahan tarawih? Tak ada lah. Biasanya tarawih memang dibaca kuat secara jahar. Witir pada bulan Ramadan, witir pada Ramadan dibaca kuat. Pada biasa-biasa tak, witir baca perlahan saja, baca perlahan saja. Lagi pula tidak disunatkan berjemaah witir yang lain daripada bulan Ramadan. Witir pada bulan Ramadan dan 2 rakaat salat sunat tawaf. 2 rakaat salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf ni ada juga sebahagian orang tak kerja kan, rugi sangatlah, rugi sangat. Sebab dia berkaitan dengan tawaf. Selepas tawaf disunatkan salat 2 rakaat. Ada juga orang tak kerja kan, dia keluar, dia keluar. Sama ada sunat tawaf, tawaf yang fardu ataupun tawaf sunat. Baik. Tapi solat sunat tawaf yang disunatkan surahnya baca secara jahar, sekiranya solat sunat tawaf dikerjakan pada waktu malam. Kalau siang taklah, siang baca perlahan. Selesai 7 pusingan apa semua, kita pergi tempat-tempat yang disunatkan di belakang makam Ibrahim umpamanya. Kalau tak dapat itu dah tempat-tempat lain, kita kerjakan 2 rakaat salat sunat tawaf. Siang bacaan secara sir, secara perlahan. Kalau malam bacaan secara jahar. Tapi situ kalau kita baca secara jahar pun bukan dengar sangat pun, bising tak, suara-suara orang dan sebagainya dengar. Asalkan kita boleh dengar, padahal baca kuat tu. Perbincangan dalam masalah ini berkaitan dengan bacaan surah yang disunatkan ni dalam solat-solat sunat yang bukan mutlak, yang disunatkan baca secara jahar, akan disusulkan nanti di dalam bab-babnya, insya-Allah. Bab solat-solat sunat di sana menyatakan tentang bacaan surah ataupun Fatihah, adakah sunat dibaca kuat ataupun secara perlahan. Di sini dia disentuh sedikit. Tapi kita ni kadang-kadang itulah yang memang dah tentu maklum dah bacaan kuat pun kita baca perlahan juga, baca perlahan juga. Ada pula orang yang ragu-ragu dengan
bacaannya dia pula kuat pada bacaan yang sir. Imam pun tak apa dengar. Dia duduk pada saf yang kedua, ketiga kat belakang, suara dia boleh dengar satu masjid. Boleh dengar satu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia boleh jadi macam imam. Jangan mengganggu orang yang tashwish. Kadar yang disuruh kita baca bacaan sir ni, terutama untuk diri sendiri, yang hanya kita boleh dengar sendiri cukuplah. Jangan sampai was-was mengganggu kita dan juga mengganggu orang lain. Tak payahlah kau buat sangat. Dah pula jenis masjid-masjid yang kuat, memantulkan suara, lagi lah kuat. Ada setengah-setengah masjid memang macam tu. Kuat, baca sikit, kuat sikit je. Tambah orang jenis baca kuat, Fatihah baca kuat, Masya Allah. Ini kan sampai mengganggu, kita minta tashwish. Jadi kacau bilau salat orang lain. Baik. Selain daripada solat-solat tersebut, solat sunat ni banyak. Solat-solat sunat ni banyak. Yang tadi disebut antara solat-solat sunat yang disunatkan membaca surah secara jahar, secara kuat. Selain daripada solat-solat tersebut, bacaan adalah secara sir. Banyak solat sunat ni banyak. Bacaan secara sir yang lain. Manakala solat-solat sunat mutlak, dalam kurungan disebut tidak dikaitkan dengan waktu khusus. Tak ada waktu khusus. Kita ambil wudu kan. Wudu masuk dalam kategori sunat mutlak. Solat sunat wudu. Kita wudu bila-bila pun. Solat sunat wudu masuk kategori solat sunat mutlak. Tidak dikaitkan dengan waktu khusus. Bila-bila masa kita wudu disunatkan kita mengerjakan dua rakaat. Jika solat sunat mutlak, jika dilakukan pada siang hari, cara membaca adalah sir. Baca perlahan. Baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar sendiri cukup. Jika dilakukan pada waktu malam, cara membaca surah yakni dan juga Fatihah adalah sederhana, tawassut, sederhana pertengahan antara sir dan jahar. Jangan perlahan macam biasa, kuat sikit. Jangan terlalu kuat sebagaimana bacaan Fatihah dan surah pada maghrib isyak tu. Duduk tengah-tengah. Sederhana antara yakni pertengahan antara sir dan jahar, di antara perlahan dan kuat, dengan syarat. Jadi kita ibadah ni pun ibadah bergantung kepada suasana dan keadaan serta meraihkan orang lain. Jangan kita melakukan ibadah, kita dakwa, kita anggap diri kita melakukan ibadah, tapi dalam masa yang sama kita mengganggu orang lain. Kalau boleh terima nasihat dan teguran tak apa. Ni kadang-kadang degil tak nak dengar cakap orang tu. Syekh kata, "Bang, Ji, jom cikgu kacau orang lain." Saya bukan buat apa, saya baca Quran. Oh, dia orang sedap dia baca kuat-kuat. Contohnya lah. Jadi kena raih. Itu sebabnya seseorang ni kalau dia faqih, bagus dia faqih. Dia mengerti dan memahami suasana, apa keadaan-keadaan, apa yang perlu didahulukan, walaupun sesuatu sunat ke ataupun fardu ke tadi, tapi dalam masa yang sama, semasa kita mengerjakan ibadah, kita boleh raih orang lain. Jangan kita beranggapan bila kita melakukan kebaikan dan kebajikan ibadah, kita tak peduli orang dah. Dalam masa yang sama kita boleh meraihkan orang lain. Jadi sini pesanan disebut sini. Dengan syarat solat sunat mutlak tadi tu kalau dikerjakan, contohnya kita ambil wudu, contohnya ambil wudu, kemudian selepas wudu ni malam lah, bermula maghrib malam, kita ambil wudu, kemudian kita buat solat sunat wudu bila-bila waktu, tapi kita buat malam. Jadi kita baca pertengahan
di antara kuat dan perlahan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cukup. Jangan macam imam tu. Pertengahan di antara perlahan dan kuat. Tapi dia suruh pertengahan antara perlahan dengan kuat dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Nampak? Orang tidur pun kena raih. Tidur pun kena raih. Kerana setiap manusia ni dia ada hak dia. Setiap manusia ada hak dia. Yang anggap kita buat kebajikan orang tidur lah. Ya, dia bukan buat apa, dia tidur je. Tidur lantak dia. Setiap ada hak. Tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Tak kira sama di dalam masjid ke ataupun di mana, di surau ke, musalla ke, atau orang yang sedang bersolat mengerjakan solat. Kita buat solat sunat mutlak, orang tu buat solat juga, tak kira apa pun solat. Jadi kita bantai baju orang kuat. Sedangkan solat sunat ni hanya pertengahan saja, pertengahan di antara perlahan dan kuat. Tapi dengan sebab suara kita tadi, orang tu terganggu tidur dia, terganggu solat dia. Jika sebaliknya, andai kata terganggu dengan sebab bacaan kita yang sederhana tadi, bukan kuat sangat pun, sebab disunatkan yang sederhana di antara perlahan dan kuat. Bacaan kita yang sederhana tadi itu pun terganggu. Kita ada ruang dekat situ, orang tu pun tidur kat situ. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sederhana, kuat kan? Orang sebelah tu dengan ngit tidur. Ataupun ada orang lain yang solat sebelah kita tu pun dia macam terganggu. Bismillah. Terulang-ulang dia dengan sebab bacaan kita yang agak kuat. Yang agak kuat. Sekiranya berlaku macam tu, maka sunat membaca secara sir walaupun di kerja malam. Kita berwuduk tadi malam, kemudian kita nak buat solat sunat, mutlak solat sunat, wuduk tadi. Jadi dengan sebab kita baca yang walaupun pertengahan, tapi orang tu tengah tidur tadi dah mengait tengah gerak dah. Dia pun pusing lah dia tu. Siapa sembahyang pula tu? Tengok ganggu tidur dia, baca perlahan. Kita tengah baca sederhana tadi, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok dia mengait dah. Dia pun pandang kita. Lepas kita Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Baca perlahan dia. Malah ibadah pun kena raikan orang. Jangan anggap kita ibadah, kena raikan. Baik. Kena raikan. Dinukilkan di dalam kitab Majmu' daripada para ulama. Di sana disebutkan oleh Imam Nawawi daripada para ulama bahawa kedudukan fadilat menjaharkan bacaan Al-Quran adalah sekiranya tidak ditakuti timbulnya riak. Itu riak tu perkara yang membinasakan diri sendiri dan tidak mengganggukan seseorang, iaitu ganggu orang pula. Yang riak mengganggu kita, membinasakan kita. Yang membinasa mengganggu orang. Jadi kita kena faham bahawa ibadah ni maknanya kita tidak mengganggu sesiapa, tidak mengganggu, melainkan ada perintah-perintah khusus, perintah-perintah yang sharih khusus. Itu lain. Azan umpamanya kena laung kuat, ni mengganggu ni jiran ni, ya kita azan perlahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada perintah khusus supaya azan dilaungkan oleh suara orang yang kuat, orang yang mempunyai suara yang kuat, kena laungkan kuat. Yang tu lain. Ini sebab nak raih orang sebelah ni, banyak orang Islam sebelah masjid,
Kita azan perlahan ikutlah. Kita azan kat dalam je lah. Jadi tidak kesampaian maksud azan, tujuan azan. Azan itulah i'lam, beritahu. Sama ada i'lam bidukhulil waqti, i'lam beritahu dengan sebab masuk waktu, ataupun i'lam biiqamati solat. Itu dua pendapat dan khilaf. Tak apalah, nanti tak ada masalah. Tapi kebiasaannya i'lam bidukhulil waqti, bagi tahu sebab dengan sebab dah masuk waktu. Kalau perlahan apa pula halnya? Itu lain. Itu ada perintah khusus yang sahih. Baik. Itu kena amal ni lah. Ini kadang-kadang ada juga kacau dah. Ada arahan-arahan tertentu pula. Jangan kuat sangat. Tapi kita tidak lah. Kita tak ada lah. Jangan ada pula arahan-arahan tertentu. Disyariatkan, diletakkan hukum laungan azan tu supaya apa? Kesampaian hikmah dan tujuan maksud dia. Kalau perlahan tak kesampaian, tak sampai hikmah dan tujuan azan tu disyariatkan. Baik, sana disebutkan daripada para fuqaha dalam majmu'ana bahawa kedudukan fadilat menjaharkan, menguatkan bacaan Al-Quran adalah sekiranya tidak ditakuti timbul riya, itu kebinasaan untuk diri sendiri dan tidak mengganggu seseorang. Mengganggu dalam bentuk membinasa, mengganggu orang lain tak. Jadi jangan kita pun binasa, jangan orang lain pun terganggu. Itu asalnya. Jika sebaliknya, tapi susah jugalah nak jaga pada riya, susahlah. Jadi kita nak beramal dengan apa yang diperintahkan, dalam hati masih ada penyakit najis batin, macam mana tak nak amalkan? Macam mana tak nak amalkan? Itu sebabnya jalan penyelesaian ya, melainkan kalau benda itu pilihan. Dalam agama kita, dalam hukum ada pilihan lain. Kalau pilihannya tidak ada, melainkan kena kuatkan juga umpamanya, memang disyaratkan kuat. Nak tolak penyakit batin ni, riak umpamanya, ataupun sum'ah ke umpamanya, ataupun ujub ke, bukan senang. Benda tu kat dalam ada. Andai kata ada kat dalam, yang ni bertaubat je lah, istighfar dan taubat. Kalau takut riak, tak baca kuat lah. Baca kuat. Takut sum'ah umpamanya, baca cincin-cincin je lah, tak payah baca elok sangat. Padahal syariat memerintahkan supaya mengelokkan bacaan. Mengelokkan. Disunatkan mengelokkan bacaan. Habis kau takut riak, payah baca sedap lah, lebih kurang. Mamu pula komplainnya pun benda baca macam ni. Komplain tak sedap, malah lah ikut dia. Tak sedap malah ikut lah. Jadi nak amalkan apa yang diperintahkan, suruh baca kuat, suruh baca elok bacaan, supaya meramaikan jemaah dan makmum. Orang suka berjemaah, sekiranya masih ada juga penyakit batin, maka istighfar dan taubat. Jadi inilah kadang-kadang alasan menolak syariat dengan sebab tak nak hipokrit. Banyak alasan sekarang. Buat apa aku nak buat? Aku memang tak nak buat lagi. Nak jadi hipokrit buat apa? Tak payah, aku tak nak. Bila satu masa nanti aku rasa aku nak buat, aku buat. Aku buat. Ini buat kerana orang hipokrit. Allah SWT perintah kena buat. Wanita kena menutup aurat, walaupun dia tak mau menutup aurat, wajib menutup aurat. Taat kepada perintah Allah dan Rasul. Dalam masa yang sama, kita kena mujahadah, kena lawan hawa nafsu. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan kita engkar perintah Allah Ta'ala dan Rasul kerana tak nak hipokrit. Itu alasan banyak berlaku pada hari ni. Saya pakai tudung nak buat apa? Memang saya dah buat umrah beberapa kali, buat haji pun dah beberapa kali. Saya nak pakai tudung, bukan kendak saya sendiri. Orang duk bahasa-bahasa, netizen duk kecam umpamanya, saya nak pakai sebab kecaman netizen. Apa saya nak hipokrit? Nanti satu hari nanti hati saya terbuka, baru saya nak pakai tudung. Itu alasan jahiliah. Alasan tak nak hipokrit tu membawa kepada meninggalkan syariat dan hukum. Yang ni bahaya. Yang banyak
banyakkah keluar daripada mulut-mulut sebahagian daripada masyarakat. Wal-iyadu billah. Baik. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi apa yang dinukilkan dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi daripada para ulama, iaitulah pandangan ulama berkaitan dengan membaca secara sir dan membaca secara jahar. Itu di sana ada fadilat dia, ada kelebihan. Itu semua datang daripada hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis menyatakan tentang kelebihan bacaan perlahan, kelebihan membaca secara kuat. Tengok contoh salat sunat. Salat sunat. Terutama salat sunat yang tidak disunatkan berjemaah. Yang afdal di mana? Di rumah ada. Di rumah. Kenapa? Kerana itu lebih terpelihara, lebih selamat daripada riak.
afdalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Seafdal solat seseorang pada rumahnya, kat rumahnya, melainkan yang fardu. Fardu apa pergi tempat berjemaah, pergi ke masjid, pergi ke surau. Kalau yang sunat-sunat tu, yang tidak disunatkan berjemaah, di rumah afdal. Lainlah solat-solat sunat yang disunatkan berjemaah, macam hari raya tadi, tarawih, istisqa dan sebagainya. Itu lain lah. Itu disunatkan lain. Kenapa? Hikmah dan tujuan dia sebab itulah yang dibincang ulama, kumpul daripada banyak hadis. Kelebihan, rahsia kenapa disunatkan baca perlahan, kenapa diperintahkan supaya dikerjakan di rumah, apa hikmah dan fadilat membaca secara kuat, gabung-gabung compare segala hadis-hadis ni semua, kelebihan kuat ke kelebihan bacaan perlahan, kenapa disuruh pada tempat-tempat yang zahir boleh dikerjakan jemaah, kenapa ada solat-solat yang disunatkan di rumah, compare semua riwayat-riwayat oleh imam-imam. Kalau ulama-ulama kita mazhab Syafi'i, inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi daripada para ulama tentang kelebihan fadilat-fadilat. Jika sebaliknya, maka membaca sir secara sir adalah lebih afdal kalau sekiranya solat kita dibinasakan dengan sebab riak dan sebagainya. Itu sebablah ada kalangan ulama-ulama Syafi'i sendiri, walaupun qaul dia, pendapat dia bukan asah, tapi dia melihat dari sudut terpelihara solat, terpelihara ibadah. Dan kita tengok contoh, macam semasa kita solat, kita disunatkan melihat tempat sujud sepanjang masa, melainkan semasa mengangkat jari tasyahud, melihat tempat sujud. Hatta di depan Kaabah pun dalam mazhab Syafi'i kita melihat tempat sujud. Tapi ada pandangan sebahagian daripada ulama Syafi'i sendiri, antaranya Imam Ghazali, kerana melihat dari segi apa? Dari sudut fadilat, intipati bagi solat tu adalah khusyuk. Kalau buka mata melihat di bawah tu, kadang-kadang bukan ni lihat di bawahnya, puati kat lain. Kat bawah tu tengok macam-macam juga. Sunat melihat tempat sujud, yakni membuka mata, tidak memejamkan mata. Makruh memejamkan mata. Tapi Imam Ghazali dia melihat dari sudut khusyuk lebih utama. Kalau sekiranya dengan memejamkan mata semasa solat tu boleh menghasilkan mendatangkan khusyuk, maka memejamkan mata sebenarnya lebih afdal lagi. Tapi walaupun qaul Imam Ghazali, pandangan Imam Ghazali itu bukan yang mu'tamad, bukan yang asah, tapi tak ada masalah. Saya pun amal pun rasa yang tu lebih aman, ya, jiwa kita daripada melihatnya bukan-bukan. Itu contoh. Maknanya yang ni meletakkan hukum dan pandangan dari sudut ni, yang ni meletakkan hukum dan pandangan dari sudut ni. Yang itulah dia yang berlaku kekhilafan, ya, perselisihan pandangan dalam kalangan ulama. Hukum ini adalah gabungan di antara hadis-hadis yang menyatakan kelebihan, tentang kelebihan-kelebihan tadi. Kelebihan membaca secara sir dengan hadis-hadis yang menyatakan kelebihan membaca secara jahar. Jadi ulama compare lah. Banyak riwayat, kumpul-kumpul, cari-cari riwayat. Ni fadilat membaca secara perlahan, ni fadilat membaca secara kuat, ini fadilat berjemaah, ini fadilat sendirian dan sebagainya. Mereka ni lah menyelesaikan hukum hakam, mengeluarkan hukum, pandangan, fatwa dan sebagainya. Tadi dalam mazhab kita adalah pendapat-pendapat yang asal, ada pendapat qaul yang rajih dan sebagainya, ada qaul yang dhaif. Baik, itu semua yang dinukilkan bermajmu' daripada para ulama tentang kelebihan-kelebihan sama ada bacaan perlahan ataupun kuat. Tapi kalau disunatkan baca kuat, kita baca kuatlah. Kalau takut ada riak dan sebagainya, ada sum'ah keumpamanya, maka kita bertaubatlah.
bertaubat. Nanti sembahyang kita, solat kita tersyabuh dengan wanita pula, kita baca perlahan. Solat Isyak baca perlahan, solat Maghrib baca perlahan, solat Zuhur baca perlahan, dan menyerupai wanita. Jadi baca kuatlah, kerana tidak mahu menyerupai solat wanita. Tapi kalau takut semua dan sebagainya, riak umpamanya tadi, dia taubat, bertaubat. Berdasarkan hukum ini boleh dikiaskan hukum seseorang yang menjaharkan zikir, orang yang mengeluarkan zikir wirid-wirid, orang yang menjahar zikir atau bacaan di hadapan seseorang yang membaca kitab ilmu atau belajar atau mengarang. Jadi kita ni kalau nak baca kuat umpamanya pada solat kita dan sebagainya, kena tengok keadaan lah. Tengok keliling, tengok sekeliling. Itu di antara hikmah kenapa imam selesai daripada solat, disunatkan berpaling menghadap makmum ataupun menganankan ataupun menghadap makmum. Di antaranya supaya kita tahu keadaan makmum. Di belakang kita makmum ramai tengah solat lagi, tambah serekat lagi, 2 rakaat lagi, kita zikir kuat-kuat kat depan, tak kacau makmum? Kacau. Bismillah, alhamdulillah, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak kacau? Saya sendiri merasai benda. Kita solat kat belakang, orang kat depan, wow, dia zikir wirid, ganggu tak? Hikmah dia, bila pusing menghadap makmum, kita tahu keadaan makmum, ada yang sudah, ada yang belum dan sebagainya. Dia kat depan tak pusing, menghadap kat depan, dia cara dia lah, tak nampak. Ada sebagai imam macam tu, tak pusing menghadap depan. Lagi satu kerana apa? Pusing, berpaling, sama ada menganankan makmum ataupun menghadap, lilitibak, kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Itu tujuannya. Jadi hukum ni dikiaskan. Ini disebutkan oleh guru bagi, telah difatwakan oleh guru bagi Syekh Khatib Syarbini, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi dikiaskan, hukum ini boleh dikiaskan hukum seseorang yang menjaharkan zikir atau bacaan di hadapan seseorang yang baca kitab. Jadi tengok keadaan, orang tu tengah belajar kitab dan sebagainya, tengok karang kitab, mengarang, ada itu, solat dan sebagainya. Jadi kita kena zikir, kita bergantung pada keadaan. Tengok orang semua dah tak ada buat apa, okey, kita kuatlah. Tengok ada orang masuk solat, kita perlahankan. Ataupun mic kita ni kita jauhkan ni, kita perlahankan suara. Orang boleh dengar, cukuplah. Orang mau sampai bergempur, wow, bergempur, habis ganggu. Orang solat sunat ni, habis semua terganggu. Baik, insyaAllah setakat itulah sahaja. Perenggan seterusnya InsyaAllah kita sambung pada yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma, rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi bil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.